disadvantage ni siapa yang tahu? Okey, perisian dia secara ringkas, dia tak termasuk expel, tetapi yang berdiri sebagai bebas masuk parti tu masuk. Jadi maknanya dua yang asal tu masuk, hanya satu saya tak masuk, iaitu expel. Secara ringkasnya. Tapi walaupun begitu, semua perkara kita nilaikan. Okey, contohnya adakah undang-undang ini tak laksana di negeri-negeri? Okey, undang-undang ini sebenarnya kalau dilaksana nanti akan tak laksana untuk ahli-ahli parlimen ya. Tidak, tetapi enabling provision kita akan pindah jadual ke-8 untuk membolehkan kerajaan negeri meminda menggubal undang-undang supaya boleh menerima sistem yang kita perkenalkan dalam pindaan ini nanti. Tetapi penerimaan itu hanya boleh dilaksana selepas Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong berbincang dengan sultan-sultan negeri dan gabno-gabno negeri. Kita akan pindah perkara 46 dalam Perlembagaan Malaysia, bahawa kalau berlaku nyerompak parti, dia hilang kedudukan ahli parlimen, itu sebagai casual vacancy lah. Vacancy tu lah. Makna dia perlu diisi. Jadi soalan itu juga kita pindah bahawa orang yang resign daripada ahli parlimen dan juga dia ditamatkan oleh kena lompat parti itu, tiada perbezaan lagi pada masa bila perlembagaan ini dilulus nanti. Dia akan boleh bertanding semula. Immediately ya. Tak tunggu 5 tahun. Jadi immediately lepas dia tamat tu dia boleh bertanding semula. Sebab semangat di sebalik tu ialah rakyat punya mandat. Bila dia dipecat tu, kehilangan kedudukan dia oleh kerana dia menganiayakan mandat rakyat yang diberi pada dia. Tetapi dia boleh balik kepada konstituensi yang sama untuk bertanding supaya rakyat boleh menghakimi dia sama dia layak jadi wakil ataupun tidak. Kalau rakyat di satu-satu kawasan tak puas hati dengan wakil dia atas apa sebab sekalipun, jadi berlandaskan syarat-syarat yang undang-undang beri, dia boleh meminta, rakyat boleh minta ataupun voters boleh meminta si wakil ini di-recall. Recall ni panggil balik untuk bertanding di tempat kawasan dan balik sama ada dia media sokongan ataupun tidak. Ini kita anggap sebagai pasal kedua. Pasal kedua, jadi maknanya undang-undang ini itu pasal pertama yang kita bawa ni, pindaan perlembagaan ni. Undang-undang recall tu nanti masih select committee masih berpandangan boleh dibawa juga oleh kerana yang dicadang oleh Datuk Seri Azalina dulu masih kita tengok sebagai relevan. Jadi dalam undang-undang ni kita letakkan juga satu provision daripada ketika speaker menerima maklumat daripada mana-mana ahli ya, bahawa seseorang itu telah berpindah daripada satu parti ke parti lain, speaker akan memberi pengesahan. Dia bukan lalu terima surat tu lalu terus dia kata betul ni, tak. Dia buat pengesahan sendiri. Dia akan cek dengan, mungkin contohlah, dia mungkin cek dengan registrar parti, ke ROS. Bila dapat confirm orang tu memang dah pindah parti, orang ni dah hilang kedudukan sebagai ahli parti tu. Daripada terima surat tu 20 hari dia mesti buat establish dalam masa 20 hari. Selepas itu speaker akan beri notis dengan SPR. Dan SPR akan adakan pilihan raya dalam 60 hari daripada hari speaker terima maklumat. When it's brought into parliament, anti-hopping law, so-called anti-hopping law, it will only be done through the amendments of the constitution. Yes. There will not be a separate. No, there's no separate bill. Okay. Kalau vacancy exist selepas oleh kena lompat parti berlaku 2 years, which in less than 2 years,
sebelum the end of the term, tak perlu election. Dalam less than 2 years, jangan lompat sebab you akan hilang, you rugi langsung. And dalam masa yang sama, orang tak akan ada election, jadi you duduk, orang Sarawak kata, pepatah Melayu Sarawak, buang tangga berayun kaki. Ini tak dapat, itu tak dapat, you duduk macam tu je. So it could be technically speaking By next year. in time for Yes. G15. Definitely. To me, by around January, semua beres benda ni. Kalau dia dibentang pada bulan Julai. Tetapi kalau dia dibentang special session, itu lain cerita. Dia mungkin ready by before Julai pun. Sebab Dewan Negara, Dewan Rakyat boleh diintabalkan dalam masa 2-3 hari aja. Dewan Negara macam pengalaman lepas 5 hari notis pun dia buat. Jadi selepas itu bagi ke 1 bulan. By June, Julai, by August, September should be jadi undang-undang dah. Cuk, means there's a possibility that GE15 mungkin undang-undang ni tak diwatakan? There's a possibility dah? Tak, saya fikir Boleh lah. pada pandangan saya lah. Semua parti pun mahu undang-undang ni laksana dulu. Pandangan saya nampak daripada general tu, daripada semua pihak lah. Tak payah sebut mana-mana parti pun, semua parti memang hendak ni. Kalau kita tengok daripada Pakatan Harapan, kita tengok daripada UMNO tu sendiri, semua hendak parti undang-undang ni.